Oke, salam dan salam sejahtera dan yang terkini ya, yang begitu trending sekarang nih. Apabila kita lihat kenyataan terkini, Presiden PAS yang begitu terang sekali menyerang DAP, yang mana dia kata DAP fitnah PAS, promosi Islamofobia, itu kata beliau. Jadi apa yang saya baca daripada kenyataan itu, dia kata demi kepentingan politiknya, DAP yang tidak berakidah dan tidak bermoral mula menunjukkan belangnya secara terbuka dan rakus. Hal ini terselah apabila mereka melakukan fitnah terhadap Islam dengan membaling batu di tengah karya pada waktu siang hari dan terang, khususnya terhadap Parti Islam se-Malaysia PAS. Saya rasa ini adalah satu kenyataan yang berbau perkauman dan juga berbau keagamaan. Jadi pada saya juga, saya rasa Presiden PAS tidak patut mengeluarkan perkara ini sebagai seorang Presiden Parti. Dan ini adalah kita lihat sebagai untuk menyebarkan rasa kebencian kepada kaum dan juga kepada agama. Jadi dia memainkan isu-isu ini demi kepentingan pribadi. Jadi saya lihat apa yang dia katakan ini, jika betul, kenapa waktu PAS berada dalam kerajaan, kenapa tidak bubarkan ataupun batalkan pendaftaran DAP? Dan kenapa apabila hari ini melihat DAP berada dalam kerajaan dan Presiden PAS tiba-tiba menyatakan bahawa parti DAP itu tidak berakidah dan tidak bermoral? Ini adalah satu pembohongan yang mana Presiden PAS ni dia rasa dia yang berhak untuk berada dalam kerajaan. Kenapa? Kerana dia rasa bahawa PAS mempunyai 40 lebih kursi dan dia rasa bangga di situ. Tetapi kenapa PAS nak merasakan perkara itu dengan mengeluarkan kenyataan yang berbau kepada perkauman dan juga kepada agama? Hanya bertujuan untuk kepentingan diri dia kerana tidak dapat menjawat jawatan duta khas bertaraf menteri, ataupun betul dia nak berjuang untuk rakyat? Tidak nampak. Kita rakyat Malaysia ni, itu yang saya kata, kita bernasib baik kerana PAS kali ini dia menang 44 kursi. Dan bayangkan kalau PAS berada dalam kerajaan, kesemua 44 orang ni akan diberi jawatan. Yang mana kita lihat yang lalu. Apa yang kita lihat hari ini, apabila PAS tidak jadi kerajaan, dia dah jadi macam ni lah. Dia porak-perandakan. Padahal dia sendiri yang gila dengan kuasa. Dan akhirnya dia nak menyerang Pakatan Harapan, dia nak menyerang Barisan Nasional, dia nak menyerang parti-parti lain. Tak ada modal. Jadi apa yang dia perlu buat hari ini adalah dengan cuba untuk menyerang bertubi-tubi DAP yang ada dalam kerajaan ni. Kerana dengan dia menyerang DAP yang mempunyai kursi 40 ni tadi, jika dia berjaya mengambil alih kursi-kursi yang mana melibatkan kursi Melayu, kursi Bumiputra yang lain, maka dia rasa dia boleh membentuk bersama. Jadi itulah tujuannya. Jadi parti PAS ni tadi, dia akan meracunkan ahli-ahli parlimen ataupun pemimpin-pemimpin yang ada dalam komponen kerajaan perpaduan ini untuk dia cuba nak membentuk satu kerajaan baru. Tetapi itulah yang saya selalu ulang-ulang. Satu kebangangan yang telah berlaku adalah dia tidak sedar bahawa sekarang ni ada anti lompat parti, iaitu hopping law. Kalau nak melompat adalah menggunakan en bloc. Jadi hari ini Presiden PAS mengasutlah macam mana pun, kita sudah pun melantik ahli parlimen kita dalam komponen parti, kumpulan parti itu, maka dia tidak boleh melompat. Jika mereka ni melompat, maka akan ada tindakan disiplin daripada parti. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan tidak berhak lagi untuk menjadi ahli parlimen. Dan kita akan membuat pilihan raya kecil pula di tempat itu. Ini yang Presiden PAS ini seolah-olah dia lupa. Sekarang ni dia menghasut ahli parlimen ni semua. Jika parti itu tidak keluar semua, dia tidak boleh. Sekarang ini Pakatan Harapan, dia tidak boleh tinggalkan DAP kerana itu Pakatan Harapan. Kalau DAP ditinggalkan begitu saja, komponen Pakatan Harapan itu terdirinya daripada DAP. Boleh DAP dikeluarkan, tetapi itu adalah kita ada komitmen perjanjian. Begitu juga PAS dengan Perikatan Nasional. Jadi hari ini PAS di dalam dilema. Sebab itu dia macam cerita orang nyanyok. Macam Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Presiden PAS ni. Mereka nak cari ahli parlimen yang nak menyokong. Ini adalah namanya kerja gila. Kerana tak boleh perseorangan. Kalau PAS nak juga mengambil satu blok yang besar, dia tidak dapat. Yang dia nak ambil hari ini adalah blok besar daripada
geng-geng parti Bumi Putra ini untuk nak bersama dengan dia dan akhirnya membentuk kerajaan. Nasib baiklah RUU anti lompat mati ini cepat kita buat. Kalau tidak, hasutan-hasutan seperti ini akan membuatkan ahli-ahli parlimen boleh berpaling tandah dengan kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah. Kalau Presiden PAS merasakan bahawa DAP ini adalah parti yang dikatakan sebagaimana yang dia katakan daripada kenyataan dia ni sebagai Islamofobia ni, ataupun dia kata DAP memfitnah PAS, kenapa Presiden PAS ni tak buat laporan polis? Saya rasa Presiden PAS ni dia masih bermimpi di siang hari. Kenapa saya kata macam tu? Dia ingat dia tu berada dalam kerajaan. Dia tidak tahu kerajaan hari ini kerajaan perpaduan. Yang akan membentuk kerajaan ini nanti adalah mereka-mereka daripada komponen PIHES, Barisan Nasional dan parti-parti serpihan yang lain. Yaitu GPS juga terlibat. Maka dia harus ingat juga kenyataan-kenyataan seperti ini kita akan lantik menteri-menteri daripada komponen kerajaan kita. Jadi PAS kena ingat, hati-hati kalau nak membuat kenyataan. Dulu kamu menindas kami dengan apabila kamu sewenang-wenang yang mengeluarkan kenyataan, kamu sewenang-wenang yang menahan orang, kamu sewenang-wenang yang tangkap Rafizi Lamli, orang yang tukang bongkar isu, kamu orang tangkap. Hari ini kamu menyebarkan fitnah yang berbau perkauman, fitnah yang berbau keagamaan. Tak lama lagi kita juga akan tangkap Presiden PAS ni kerana kita sekarang ni belum ada Menteri KDN, kita belum ada Menteri Komunikasi. Tunggu saja. Saya harap yang mana tadi juga ada kita punya daripada PKR, yaitu YB Fahmi Fazil sebagai Ketua Penerangan PKR Pusat, dan juga saya sebagai Ketua Penerangan PKR Negeri. Saya akan arahkan PKR di semua cabang, terutamanya di Sarawak, untuk buat laporan polis kepada Presiden PAS kerana menyebarkan fitnah. Dia kata PAS fitnah, DAP fitnah dia. Saya akan pastikan kami akan buat laporan polis berkenaan dengan isu ini supaya dia pula kita nak dakwa dia. Dia ni lah perosak negara sebenarnya. Ini juga kalau kita tengok, dia cuba memporak-perandakan kerajaan yang diharap oleh Yang di-Pertuan Agong apabila mengarahkan sampai Barisan Nasional pun diarah untuk membuat kerajaan perpaduan. Jadi kenapa dia sibuk mengganggu sekarang ni? Jadi di sinilah kita lihat Presiden PAS ni dia gila nak makan gaji buta, makan gaji puluh-puluhan ribu tanpa pergi ke parlimen, tanpa mendengar apa yang ada di parlimen. Jadi dia pada saya dah nyanyok lah. Kita lupakan orang seperti ini. Kalau inilah politik caranya yang ada di Malaysia ni, maka musnah. Bayangkan kalau orang seperti Presiden PAS ni jadi Perdana Menteri, kita apa akan jadi? Lingkup negara. Dia tak sadar ke hari ini Sultan Brunei pun datang melawat. Kita juga mendapat panggilan-panggilan telefon yang begitu banyak bahawa mereka daripada negara luar, bahawa mereka mengiktirafkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu Perdana Menteri kita. Tak malu ke Presiden PAS ni? Saya rasa Presiden PAS ni timbalan Perdana Menteri pun tak layak lah. Dia rasa dia bijak, tapi dia cuma bijak dia memainkan isu perkauman. Inilah. Tak tahu dah tua, nyanyok, tak sedar diri lagi. Masih lagi nak perangai macam tu. Politik yang dia nak tipukan pada anak-anak muda sekarang ni. Apabila saya kritik macam ni, banyaklah walaon dia masuk nanti. Dia kata kerajaan ni, kerajaan macam tu lah. Kerajaan Melayu lah kayak ini lah. Presiden PAS ni, dia cuba menutupi kebohongannya. Dia tidak ingat Sarawak, Sabah itu di bawah MA 63. Jadi dia merasakan bahawa negara Malaysia dimiliki PAS. Salam jangan lalu. Itulah sikap dia. Resis pemimpin PAS ni. Saya harap lepas ni, kami dah kerajaan Presiden PAS, walaon PAS, buatlah kenyataan tak betul, buat laporan polis, suruh tangkap terus. Jangan bagi peluang lagi. Saya akan arahkan ketua-ketua cabang, ketua penerangan cabang, yang mana di Sarawak kami mempunyai 31 cabang, dan saya akan arahkan 31 cabang buat laporan polis kepada Presiden PAS ni. Jangan dia main-main. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.